Kimera ialah perkataan yang berasal dari Yunani Purba yang pada bahasanya bermaksud kambing betina. Berdasarkan kitab Homer, Kimera ialah daripada keturunan ilahi, bukannya buatan manusia. Kimera digambarkan dengan bahagian depan singa, tengah kambing dan berekor ular. Kimera dalam konteks genetik molekul ialah gabungan dua molekul atau kromosom DNA daripada individu atau organisma yang berbeza. Contohnya, hybrid interspecies daripada dua jenis tikus yang berbeza. Kimera dalam konteks kerja ini adalah apa-apa yang terdiri daripada bahagian berbeza. Contohnya, kacukan haiwan dengan manusia. Antara kebaikan teknologi kimera organ ialah ia dapat melawan kekurangan organ. Dermaan organ adalah harapan terakhir bagi warga yang mengalami kerosakan organ mahupun dari kemalangan atau kanser tahap yang terakhir. Setiap tahun, ribuan manusia mati kerana tiada penderma organ. Teknologi ini dapat menyelesaikan masalah ini dengan mencipta organ baharu dengan hanya menggunakan sel manusia itu sahaja. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan jangka hayat manusia. Organ yang dicipta dari sel tersendiri ini akan mengurangkan sebarang komplikasi setelah ia berjaya ditransplant. Selain itu, ia juga dapat mengurangkan kos rawatan. Ilmu perubatan pada zaman kini tidak dapat memberi organ yang serasi sepenuhnya dengan pesakit. Hal ini menyebabkan organ itu diserang sistem imun badan hinggakan mereka perlu dirawat selalu dan mengambil ubatan yang mahal. Kimera organ ini diwujudkan dari sel manusia itu tersendiri. Jadi, segala isu ini dapat dielakkan dengan sepenuhnya. Antara keburukan teknologi kimera ialah risiko tinggi untuk zoonosis berlaku. Zoonosis ini adalah penyakit yang sedia ada pada haiwan itu dan simptom dan rawatan mereka telah pun diketahui. Namun, simptom ini mungkin berubah apabila ia dipindahkan kepada manusia dan risiko penyakit ini berubah menjadi satu wabak baharu adalah satu yang sangat berisiko. Selain itu, terdapat juga potensi penganiayaan manusia atau haiwan. Manusia atau organisasi boleh menyeludup dan menjual organ dan bahan manusia hybrid ini secara haram atas ketamakan mereka. Akhirnya ialah kebarangkalian untuk melahirkan manusia hybrid, iaitu apabila pengacauan DNA dan jin manusia boleh membawa kepada kelahiran manusia yang bercirikan haiwan atau haiwan yang bercirikan manusia, atau mereka berevolusi untuk dilahirkan dengan organ haiwan hybrid, iaitu manusia haiwan. Dalam agama Islam, haiwan seperti babi dan anjing adalah dikategorikan sebagai haiwan yang haram untuk dimakan dan dipelihara kecuali dengan tujuan yang mendesak. Berkaitan dengan kimera atau secara khususnya pemilihan sel atau organ haiwan seperti khinzir kepada manusia telah menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam dan mendatangkan kerisauan kepada mereka kerana melibatkan hukum agama. Prinsip asas bagi pemilihan organ melibatkan manusia haiwan adalah haram menggunakan najis untuk berubat jika ada bahan yang suci. Bahan yang najis boleh digunakan jika ia adalah keperluan yang mendesak dan tidak ada bahan suci yang boleh digunakan. Najis dikategorikan kepada tiga bahagian, iaitu najis mukhallazah, mutawassitah dan mukhaffafah. Dalam mazhab Syafi'i, khinzir dan anjing dikategorikan sebagai najis mukhallazah, iaitu najis yang berat dan haram digunakan tanpa ada bahan yang suci atau dalam keadaan yang tidak terdesak. Diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubat dan menyediakan bagi setiap penyakit itu ubat, maka berubatlah dan janganlah kamu berubat dengan benda yang diharamkan. Kesimpulannya, pemilihan organ khinzir kepada manusia adalah dibolehkan dengan syarat ianya adalah darurat yang disahkan oleh pakar perubatan dan tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai. Jika sudah ada alternatif yang halal, maka terbatallah keharusan ini.